Alam bermaksud dunia, bumi atau segala yang terdapat di langit dan di bumi. Sekitar bermaksud di tempat atau di sekeliling. Perkataan alam sekitar atau dalam bahasa Inggeris disebut environment, membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungan. Oleh itu, sekiranya berdasarkan kepada terjemahan literal bagi perkataan alam sekitar adalah menuju kepada apa sahaja yang melingkungi manusia. Bagaimanapun, secara khusus perkataan alam sekitar merujuk kepada fenomena fizikal sama ada biotik atau abiotik yang melingkungi suatu organisma. Fenomena fizikal ini termasuk juga fenomena yang berkait dengan iklim dan cuaca. Setiap pencemaran akan memberi kesan kepada kehidupan dan kesihatan kita. Ianya perlu diberi perhatian dan wajar memulakan perubahan dari sekarang. Tidak perlu melihat orang lain manakala mulakan dengan diri sendiri dan keluarga. Semoga pencemaran yang berlaku sekarang ini dapat kita kurangkan untuk kehidupan yang lebih sihat, aman dan sejahtera. Jadikan amalan kita semula dan cintai alam sekitar sebagai satu budaya dalam kehidupan. Kita akan tinggalkan apa yang kita warisi ini untuk generasi hadapan. Tujuan dan objektif kajian ini dilakukan adalah untuk mengkaji konsep dan kepentingan penerapan etika alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Seterusnya untuk menganalisis punca-punca hilangnya nilai etika masyarakat dalam menjaga alam sekitar. Dan terakhir sekali adalah untuk mengkaji kesedaran masyarakat atau golongan muda tentang peranan mereka terhadap alam sekitar. Kajian ini hanya tertumpu kepada isu etika penjagaan alam sekitar, iaitu isu sampah plastik tidak terurus, isu pencemaran air dan isu kesedaran terhadap alam sekitar. Bagi mencapai objektif kajian, dua kaedah telah digunakan, iaitu kaedah kepustakaan dan soal selidik. Bagi kaedah soal selidik, kajian ini hanya mengambil 60 orang responden dalam lingkungan umur 10 hingga 50 tahun sahaja untuk mengukur dan melihat tahap kesedaran mereka berkenaan penjagaan alam sekitar. Tempoh kajian pula hanya dilaksanakan selama 3 minggu. Di samping itu, penelitian ini hanya berfokuskan pada kaedah kepustakaan dan soal selidik sahaja kerana pembatasan pergerakan dalam situasi pandemik COVID-19 pada masa sekarang demi menjaga keselamatan diri dan orang lain daripada jangkitan virus sewaktu proses pengumpulan data kajian ini dilakukan. Permasalahan kajian. Isu etika penjagaan alam sekitar merupakan permasalahan utama yang kian bercambah dari hari ke hari dan memberikan pelbagai impak yang negatif kepada masyarakat. Alam sekitar merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan manusia kerana ia berkait rapat dengan kehidupan masyarakat kerana segala keperluan atau aktiviti manusia berkait dengan alam sekitar. Oleh hal yang demikian, permasalahan ini haruslah dikaji kerana ianya membawa kepada keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan apabila sebilangan masyarakat Malaysia melakukan penebangan hutan secara tidak terkawal, khususnya di kawasan pegunungan dan kawasan tadan air. Selain itu, sikap masyarakat yang suka melakukan pembakaran secara terbuka, pelepasan asap kenderaan dan asap kilang-kilang perusahaan mewajarkan kenapa isu ini perlu dikaji. Di samping itu, kenapa isu ini perlu dikaji adalah kerana wujudnya sebahagian masyarakat yang melakukan pembuangan sampah merata-rata. Oleh itu, kita perlu melindungi alam ini dari segi habitat dan ekologi dengan menekankan kesan buruk yang dibangunkan oleh manusia tanpa mempertimbangkan alam sekitar. Alam sekitar adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan setiap manusia, tidak mengira bangsa, agama dan negara. Alam sekitar ini termasuklah kawasan-kawasan pewarna hijau, udara dan air seperti sungai dan laut. Namun begitu, semenjak akhir ini, arus modernisasi menderaskan lagi pembangunan negara. Berbagai projek ekonomi dijalankan dengan begitu rancak tanpa menyedari telah memusnahkan alam sekitar dari pelbagai sudut. Kita sebenarnya tersepit antara keinginan menjadi sebuah negara maju dengan alam sekitar yang perlu dipelihara. Metodologi kajian daripada Nur Ain Internet Jua. Bab ini membincangkan tentang kaedah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat dan data bagi mencapai objektif kajian ini. Terdapat dua kaedah kajian yang pengkaji gunakan, iaitu yang pertama, kajian primer. Kajian yang selalu digunakan oleh pengkaji bagi mendapatkan data dan bukti kajian.
Kajian ini melibatkan pencarian bahan sekunder seperti majalah, buku, surat khabar dan sebagainya. Kajian yang kedua, kajian tinjauan atau survei. Kajian inferensi dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif yang dikumpulkan melalui borang soal selidik. Pekaji memberi borang soal selidik kepada 60 orang responden mengenai penjagaan alam sekitar dalam kehidupan seharian. Kaedah ini mengukuhkan lagi kesahihan dan kebolehpercayaan data yang dapat daripada responden. Bahagian seterusnya. Bahagian ini akan membincangkan analisis dapatan kajian, iaitu bahagian pertama demografi responden. Kajian ini terdiri daripada 60 orang responden. Demografi responden yang pertama adalah jantina. Seramai 13 orang responden lelaki yang menjawab soal selidik ini, manakala responden perempuan seramai 47 orang. Bagi umur pula terbahagi kepada 4 kategori, iaitu kategori pertama ialah 10 hingga 20 tahun seramai 47 orang responden, 21 hingga 30 tahun seramai 11 orang, 31 hingga 40 tahun seramai 2 orang, manakala 41 hingga 50 tahun tiada responden yang menjawabnya. Bagi sektor pekerjaan terbahagi kepada 4 kategori, kerajaan seramai 2 orang, swasta 6 orang, bekerja sendiri 2 orang dan tidak bekerja seramai 50 orang responden. Berikut merupakan data-data yang diperoleh daripada hasil kaji selidik yang dijalankan. Pertama, membuang sampah di merata-rata tempat. Hal ini berkemungkinan kerana tahap kesedaran masyarakat dilihat berada pada tahap terlalu rendah dan ianya membuatkan masyarakat tanpa segan silu membuang sampah merata-rata dengan andaian akan ada pihak yang mengambil peranan membersih dan menguruskan sampah sarap itu. Seterusnya, sentiasa melakukan pembakaran secara terbuka. Perbuatan ini sering diamalkan oleh masyarakat kerana mereka merasakan pembakaran secara terbuka adalah suatu kebiasaan. Sebenarnya, melakukan pembakaran terbuka boleh mengakibatkan kemusnahan khazanah biodiversiti dan pencemaran udara. Akhir sekali, sikap masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Hal ini kerana alam sekitar kita masih tercemar dalam pelbagai bentuk pencemaran udara, air, bunyi hingga ke sampah yang tidak berkesudahan. Kesimpulan yang kita akan dapat daripada kajian ini ialah: yang pertama, alam sekitar merupakan khazanah semula jadi yang sangat bernilai dan tidak mampu digada-ganti. Yang kedua, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing agar kelestarian alam sekitar kita masih terjaga untuk generasi yang akan datang. Yang ketiga, seterusnya, proses pembaikan dan pemeliharaan perlu diamalkan dalam kehidupan seharian supaya masyarakat menghargai alam sekitar. Yang keempat, ingat pesanan mantan Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Tan Sri Joseph Krupp menyeru semua pihak tanpa mengira umur, sektor kerajaan atau swasta perlu bekerjasama dalam memelihara dan memelihara alam sekitar.